Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada kali ini dalam video pendidikan Islam. Tajuk kita pelajari pada hari ini iaitu tajuk Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik. Dalam topik ini, murid-murid apa yang murid-murid perlu pelajari ialah apa itu makna Al-Malik, pada dalil nakli Al-Malik, hukum beriman dengan Asmaul Husna Al-Malik, dan juga pada akhir sekali kamu dapat mengetahui apa dia kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik ini. Okey, murid-murid sekalian, cuba tengok pada gambar di sebelah ni, apa yang Ustazah pamerkan gambar ni. Ini adalah sistem suria kita. Okay, planet, terdapat banyak planet di sini. Kita tengok satu persatu. Ada matahari, ada planet Utarid, planet Zuhrah, planet Bumi, planet Marikh, dan planet yang lain seterusnya. Okay, baik. Planet Bumi ini berputar dan beredar mengelilingi matahari pada orbitnya. Berputar pada orbit sendiri. Bayangkan macam mana planet ini terjadi dengan cara yang tersusun, macam mana Allah telah ciptakan planet-planet ini dengan keadaan yang sangat teratur. Setiap kejadian-kejadian yang berada di bumi ini Allah ciptakan dengan sangat-sangat teratur. Kita tengok sistem cakrawala. Okey. Dalam subjek sains kamu belajar juga ini, planet ini. Dalam bahasa Arab pun ada kamu belajarnya. Terdapat juga batu-batu yang berada di antara planet Marikh dan planet Mushtari. Coba kamu tengok di sini, ada sini ya gambar dia tu. Okey, boleh perhatikan. Itu sebagai kita punya set induksi. Baik, murid-murid. Sekali kita pelajari apa itu makna Al-Malik. Al-Malik ialah berarti Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala-galanya. Maksudnya iaitu, tengok pada paparan skrin, Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala-galanya. Baik, apakah arti nama Allah Al-Malik? Nama Allah Al-Malik berarti Allah yang menguasai segala-galanya. Maksudnya Allah yang menguasai segala-galanya. Nama Allah Al-Malik berarti Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai pemerintahan, pentadbiran, pemilikan mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Semua yang ada di bumi dan di langit ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti Allah Al-Malik. Yang pertama kita tengok apa bukti dia. Tengok di skrin apa dia. Allah mentadbir seluruh makhluk di langit, di bumi dengan bijaksana. Tengok macam mana Allah mentadbir semua makhluk yang ada di bumi ini dengan ada fungsi tersendiri. Setiap makhluk ada peranan tersendiri. Terusnya, Allah mencipta sesuatu mengikut kehendaknya. Allah cipta apa yang ada di dunia ini mengikut kehendaknya. Allah nak bagi kirimkan angin datang. Allah nak ciptakan salji, ada salji. Segala-galanya apa yang ada di bumi. Okay? Seluruh makhluk sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah. Macam kita lah kan, kalau kita ni susah, siapa kita minta tolong? Allah. Macam contoh satu peristiwa lah yang berlaku dengan diri Ustazah sendiri. Apa yang jadi, anak Ustazah kena sakit. Okay. Sakit yang mana dia kena sawan. Satu badan dia menggelupur selama 1 jam 15 minit. Sehingga kan pada masa itu doktor angkat tangan. Cakap dengan Ustazah, masa itu dia cakap, saya tidak tahu apa sakit anak kau ni. Sedangkan dia bilang kalau kami bagi ubat dengan orang dewasa pun, dia akan berhenti. Anak Ustazah usia 2 tahun masa itu. Dia berlaku pada Disember baru-baru ni. Dia menggelupur selama 1 jam setengah. Biasanya sawan tidak akan berlaku selama 1 jam. Dia hanya berminit. Sampai 5 minit lah paling lama. Tapi anak Ustazah ni, dia terkena
1 jam 15 minit selama 4 kali sawan lah dalam masa beberapa jam. Dan masa tu tak tahu nak buat apa. Setelah ambil air wudhu, setelah solat hajat, minta dengan Allah, ya Allah, mohon kesembuhan daripadamu untuk anakku. Pada masa tu hanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang saya harapkan. Dan dengan izin Allah Taala, setelah selesai sembahyang hajat tu, dia punya sawan berhenti. Okey, nampak di situ bukan salah saja yang meminta pertolongan Allah, semua makhluk. Kisah siapapun semua akan meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Okay. Sekarang semua tengok skrin dekat ni. Kita sambung topik pembelajaran kita dengan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Apa hukum dia? Apa hukum kita beriman dengan nama Allah ni? Okay. Hukum beriman ialah kita wajib beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Malik. Kita wajib beriman bahwasanya Allah itu menguasai segala-galanya, bukan orang lain, bukan makhluk lain yang menguasai segala-galanya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalil nakli. Tengok di paparan skrin apa dalil nakli dia. Okey, dalil naklinya ialah, mari kita baca sama-sama. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'ala Allahul Malikul Haq, La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Surah Al-Mu'minun ayat ke-116. Okay. Sekali lagi kita ulang. Apa dia dalil nakli dia? Mari baca sama-sama murid-murid tahun 5. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'ala Allahul Malikul Haq, La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Mu'minun ayat ke-116. Apa maksud dia? Okey, apa maksud surah tadi? Mari kita baca sama-sama apa maksud surah dia. Maka, yakni dengan yang demikian, Maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Lagi yang maha benar, tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Surah Al-Mu'minun ayat ke-16. Okey kelas, murid-murid sekalian, itu adalah dalil nakli. Dalil yang ayatnya ada terdapat di dalam Al-Quran. Okey. Baik. Kita belajar ni, kita kena tahu apa itu kepentingan. Kepentingan beriman dengan nama Allah Malik ni, apa kepentingan dia? Ada kepentingan kita belajar ni. Okay, bukan saya saja. Okay. Murid-murid sekalian, kita belajar apa itu, kita pahami apa itu kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Apa kepentingannya yang kita dapat kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Malik ni? Pertama sekali, tengok apa dia. Okey, baca di skrin tu. Berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Malik ni, segala sifat sombong kita akan tinggalkan. Ada setengah orang apabila memiliki kekayaan dia sombong. Apabila dia memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Contohnya sekarang ni iPhone. iPhone apa? iPhone berapa sekarang ni? Nah, apabila memiliki jenama telefon iPhone yang paling mahal kan, dia bangga, dia riak. Okay, dia riak sebab dia ada handphone yang paling canggih dan mahal. Tapi tak perlulah kan. Tak perlulah kita sombong, riak. Kerana yang memiliki segala-galanya di dunia ini ialah siapa? Allah Ta'ala. Okay, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Sebagai seorang hamba Allah, kita perlu sedar walaupun mempunyai kekayaan dan kecerdikan, tetapi Allah jugalah yang maha kaya dan maha
bijaksana. Ya, kita ni kaya, janganlah kita sombong. Kita miskin, jangan pula kita sombong juga sebab miskin. Ada orang sombong sebab miskin, tak ada kan? Biasa yang sombong ni adalah orang yang kaya. Okay, seterusnya. Tapi tidak semua orang kaya lah sombong kan? Tidak semua. Ada segolongan sahaja. Okay, seterusnya. Apa kepentingan yang seterusnya? Kita tengok di skrin apa dia. Menyedarkan kita bahawa kita hanyalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah. Sentiasa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dalam kes ini kita kena sedar kita adalah makhluk yang lemah. Kita ni tidak ada daya upaya. Siapa yang ada daya upaya? Hanya Allah yang mempunyai daya upaya. Apa-apa saja, apa-apa kesusahan kita minta dari Allah. Jadi sebagai seorang murid, kamu kenalah sentiasa beribadat dan berdoa memohon kepada Allah yang Malik, yang menguasai segala-galanya. Seterusnya kita tengok apa kepentingan dia ialah sentiasa menghargai alam. Alam ni apa alam ni kelas? Okey, alam sekitar kita lah, apa yang ada dengan kita. Allah telah kurniakan kita alam sekitar yang sangat bersih, sangat cantik, indah. Jadi kan, apa yang perlu kita buat kalau menghargai alam ni? Kita tengok sekarang ni, contohnya di sungai lah. Dalam sekitar kita ada sungai, tapi apabila kita teliti sungai, banyaknya sampah, segala-galanya buang di sungai. Okay, kalau kita tengok tepi pantai, seharusnya apa perlu kita buat? Kita seharusnya janganlah sebagai murid kita tanamkan dalam diri kita bahawa janganlah kita membuang sampah merata-rata, dan jangan juga kita mencemarkan alam sekitar. Kita kena jagalah alam sekitar kita, kena hargai keindahannya, dan kita jaga kebersihan dia dan keceriaan persekitaran kita. Okey, itu sahaja kita belajar pada hari ini. Saya harapkan murid-murid rajin belajar dan boleh tonton video ini berulang-ulang. Jangan lupa tekan like dan subscribe serta komen di bawah. Komen di bawah nama kamu yang sudah menonton video ini. Okey, jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.